Baik, kita mulakan. Hari ini kita masuk hadis yang ke 1157. 1157. Boleh bariskan ya. Babur rodo'i. Babur rodo'i. Ain. Babur rodo'i maknanya ya, bab penyusuan. Baik, buat pengertian dulu. Mana rodok? Ya, rodok atau rodo'ah. Rodo'ah ialah penyusuan yang dilakukan oleh perempuan, bukan ibu kandungnya, kepada anak bayi. Baik ya, kita teruskan hadis 1157. Silakan baca seorang. Okey, ikut kehadiran yang pertama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sekali hisab dan dua kali hisab itu tidak bisa mengharamkan. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Satu lagi, 1158. Satu lagi, dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, perhatikanlah siapa saudara-saudara susu kamu, kerana tidak ada penyusuan melainkan dari lapar. Muttafaq alaih. Ya, jadi kalau mula-mula darinya macam tu, artinya kita kena tengok hadis yang mula-mula. Jadi mula-mula dari Aisyah, artinya darinya, ainnya tu Aisyah lah, macam tu. Biasa kalau dia tiba-tiba darinya, artinya tengok hadis yang sebelumnya. Dari siapa? Dari Aisyah. Jadi artinya dari Aisyah. Ya. Baik, sekarang ni kita cantikkan dulu dia punya taraf hukum dia. Hadis 1157, hadis sah. Matan, sekali menghisap susu, seorang perempuan lain atau lebih belum mengharamkan perkahwinan dengan ibu susu itu. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 1158 pula. Hadis sah. Matan, penyusuan yang mengharamkan perkahwinan ialah penyusuan yang boleh menghilangkan lapar. Dalam braket sebanyak 5 kali. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, hadis yang 1157 ya, menerangkan bahawa kalau ya sekali atau dua kali ya susuan itu belum dikatakan sebagai ibu susu, ya. Ini nak menjadikan anak itu jadi mahram, ya.
mahram kepada ibu dan anak beranak ibu. Jadi kalau sekadar sekali hisapan atau 2 kali hisapan itu tidak menjadikan ia sebagai ibu susu. Itu pada hadis pertama. Contohnya biasa berlaku kalau orang tuanya atau si ibunya tak ada. Si anak ni meraung-raung kehausan, kelaparan. Maka contohnya jiran ini dengan belas kasihannya dia pun susukan contoh, ataupun ada perempuan lain susukan dia. Artinya sekali susuan itu tidak jadi ibu susu, jangan salah faham. Ataupun 2 kali pun tidak jadi ibu susu. Tapi diterangkan dalam 1158 ini ialah penyusuan menjadikan anak bayi haram kepada ibu susunya ialah penyusuan yang diberikan oleh perempuan tersebut terhadap bayi yang lapar hingga air susu tersebut menjadi makanan bagi bayi yang bersangkutan. Mana budak ni lapar sehingga dia kenyang. Tapi bukan sekali tu. Kalau seandainya terjadi sampai 5 kali, artinya ibu itu sudah jadi ibu susuan. Anak kepada ibu tadi jadi mahram kepada budak yang disusukan ini. Jadi dah jadi macam adik-beradik. Dia tidak ada maknanya dalam segi aurat sama dengan kedudukan sesama mahram. Macam tu. Tapi syaratnya 5 kali. 5 kali. Kalau seorang itu dia nak jadikan anak angkat, dan anak angkat ni masalahnya berkaitan dengan aurat. Contohnya dia mengambil anak angkat perempuan. Jadi aurat kepada bapa angkat tetap wajib. Dia bukan mahram. Jadi dalam segi aurat maknanya nak kena jaga. Tapi seandainya si isterinya dia menyusukan anak ini sebanyak 5 kali, ataupun kalau bayi itu misal kata sampai 2 tahun, tak kira lah. Asal dia melebihi daripada 5 ataupun ke atas, itu dah cukup. Jadi ia sebagai ibu susuan. Jadi dalam segi mahram tidak ada masalah. Dalam segi aurat tidak ada masalah. Ini berkaitan dengan ibu susuan. Sebab itu Nabi sendiri pun rupanya mempunyai ibu susu. Tak tahulah macam orang Arab ni pada masa itulah, masa zaman Nabi dulu. Dia biasanya bayi ni boleh dipasing-pasing kepada ibu-ibu lain untuk menyusukan. Kononnya dia punya faham tu, kalau ramai ibu yang menyusukan tu, anak ni lagi bijak. Anak ni cerdik ataupun bijak. Jadi jadi satu tradisi lah. Sebab itu bila datangnya Islam dan Nabi menerangkan, rupanya Nabi sendiri pun punya ibu susu. Jadi macam itulah kedudukan. Mungkin zaman tu juga ramai di kalangan yang anak-anak ni mempunyai ibu susu masing-masing. Tapi itu bukan budaya kepada kita. Budaya kepada kita biasanya satu, dia nak jadikan akad. Yang kedua, kalau maknanya atas dasar belas kasihan. Disusukan tu atas dasar belas kasihan. Tapi bukan satu budaya. Tapi zaman Nabi dulu, ada budaya yang berbuat demikian. Fahamannya katanya supaya anak itu cerdik, pandai, macam tu.
Baik, kita teruskan lagi hadis 1159. Sama ya, yang kedua. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripadanya ia berkata, telah datang Sahlah binti Suhail. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim maula bagi Abi Huzaifah beserta kami di rumah kami. Padahal ia telah sampai kepada umur laki-laki. Maka sabdanya, susuilah akan dia, nescaya engkau jadi haram kepadanya. Riwayat dia oleh Muslim. Jadi mahram ya. Lagi? Satu lagi. Ya. 1160. Ya. Dan daripadanya bahawa senya Aflah saudara bagi Abil Qais datang meminta izin buat bertemu dengannya sesudah hijab. Ia berkata, saya enggan memberi izin kepadanya, tetapi tak kala Rasulullah SAW datang, saya beritahu kepadanya apa yang saya telah lakukan, maka ia perintah saya memberi izin baginya bertemu saya dan bersabda, sesungguhnya ia itu pamanmu. Mustafa alaih. Ya, baik. Ketikkan ya. Hadis 1159 dulu. Hadis sah. Matan. Penyusuan yang mengharamkan perkahwinan ialah 5 kali penyusuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 1160. Hadis sah. Paman, matan dia, paman, batu the bracket pakcik. Paman tu yang mana pakcik lah. Matan dia, paman, bracket pakcik, susu adalah mahram bagi yang menyusu kepada seseorang hukum sebagai satu ketentuan. Baik, kita balik kepada hadis 1159. Diceritakan katanya bahawa ketika Salim telah merdeka, di dulu hamba telah merdeka dari Abu Huzaifah dan ia tetap bekerja di tempat Abu Huzaifah. Ya, mana daripada hamba dia merdeka itu masih berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Maka Sahlah ni isteri Abu Huzaifah mengadu kepada Rasulullah tentang keberadaan Salim di rumah. Sebab Salim pada waktu itu telah menjadi lelaki dewasa. Sahlah menanyakan bagaimana cara yang harus ia tempuh berkenaan dengan adanya Salim di rumah itu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Sahlah, iaitu isteri Huzaifah itu, untuk menyusui Salim yang telah dewasa itu. Sebab dengan memberikan air susu kepada Salim, ya, maka kelak Salim akan menjadi anak susunya dan haramlah dia untuk kahwin dengan anak susuannya itu. Ya. Jadi ya, bolehlah ya kita fahamkan di sini. Ya, hadis ini sahih. Hadis sahih. Jadi yang dikatakan Salim ini dia suka berkhidmat kepada Abu Huzaifah.
Jadi masalah isteri Huzaifah ini, ya, masalah tentang aurat, ya, sebab dia duduk serumah. Jadi untuk menjadikan haram kepadanya, maka Rasulullah suruh isteri Huzaifah ini menyusukan salib. Jadi cara menyusukan ini kita mungkin dapat fahamkan, diperah susunya ke, diberikan kepadanya untuk diminum pun boleh juga dipahamkan macam itu untuk menjadikan dia supaya jadi ibu susu. Dan perlu diingat, ibu susu punya anak-anak, dia tidak boleh berkahwin dengan anak susuan itu. Kalau sudah jadi anak susuan, dia dah jadi adik-beradik, macam itulah bahasanya, dia jadi adik-beradik. Dan hadis yang 1160 pula diterangkan, Abu Qais adalah bapa susu Aisyah dan Aflah adalah saudara susuan. Aisyah, Aflah. Abu Qais adalah bapa susu Aisyah, sedangkan Aflah adalah saudara susuan Aisyah. Maka setelah turun ayat hijab ni maknanya aurat lah, berkaitan dengan aurat, yang mewajibkan wanita bukan mahram dengan seorang lelaki kena menutup diri dari lelaki tersebut. Maka Aisyah menyangka bahawa Aflah ini pun tidak boleh bertemu dengan dirinya. Kerana itu tidak mengizinkan Aflah bertemu dengan dirinya. Ketika Rasulullah SAW tidak ada di rumah, tetapi kemudian Aisyah menceritakan hal ehwal kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda bahawa Aflah saudara susuan Abu Qais. Maka berarti bapa saudara Aisyah sebagaimana seorang bapa saudara dari ayah kandungnya sendiri. Kerana itu, ia adalah mahram bagi Aisyah disebabkan penyusuan Aisyah kepada isteri Abu Qais. Aflah juga jadi anak susu kepada Abu Qais. Jadi artinya dua-dua ni sudah jadi saudara susu. Dah tak ada istilah mahram, hal-hal yang berkaitan dengan pantang larang mengenai aurat. Lagi 1161, silakan. 1161 dan daripadanya ia berkata, 10 penyusuan yang maklum mengharamkan itu adalah dari antara ayat-ayat Quran yang diturunkan. Kemudian dimasukkan dengan 5 penyusuan yang maklum. Maka Rasulullah SAW wafat di dalam keadaan ayat itu dibaca sebagai Quran. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Lagi satu. 1162 dan dari Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW diminta berkahwin dengan anak Hamzah. Maka sabdanya, sesungguhnya ia tidak halal bagiku, lantaran ia itu anak bagi saudara susuku, kerana haram. Dari penyusuan itu, apa-apa yang haram dengan sebab nasab. Muttafaq alaih. Baik, 1161 hadis sah. Matan. Menurut Aisyah, sesudah Nabi wafat, bahawa penyusuan yang mengharamkan perkahwinan adalah terlepas. Dalam braket, tidak terbatas.
Hukum sebab terbatas, iaitu 5 kali penyusuan mengharamkan orang yang menyusu itu kahwin dengan ibu susunya. Hadis 1162. Hadis sah. Matan. Dengan penyusuan seseorang haram kahwin dengan nasab dari ibu susunya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, kita balik kepada 1161 dulu. Bahawa pada mulanya ketentuan penyusuan yang menyebabkan hubungan mahram antara seorang anak dengan ibu susunya adalah 10 kali susuan. Tetapi kemudian dikurangi hingga 5 kali susuan. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, maka ketentuan 5 kali inilah yang tetap berlaku. Menurut Aisyah, bahawa ketetapan 10 kali susuan atau 5 kali susuan ini adalah di dalam Al-Quran. Dan yang dimasukkan Al-Quran oleh Aisyah ini bukanlah seperti anggapan kita tentang Al-Quran yang terdiri dari 30 juzuk itu. Tetapi yang dimaksudkan ialah bahawa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Rasulullah SAW itu adalah penjelasan dan perincian apa yang ditetapkan oleh Al-Quran mengenai penyusuan. Ya, jadi Al-Quran dia tidak menerangkan 5 kali susuan, tapi tafsirannya daripada Nabi. Bila tafsiran daripada Nabi, itulah ketentuan Al-Quran. Macam tu. Samalah dengan zakat. Ya, Al-Quran kan menerangkan zakat saja. Ya, ketentuan zakat itu siapa yang memberitahu? Ya, tentulah Nabi. Itulah ketentuan. Ya. Sama dengan solat. Ya, solat macam mana bacaan, rukuk, sujud dan sebagainya. Ya, jadi Nabi yang menunjukkan. Itu namanya ketentuan Al-Quran. Ya, atau ketetapan Al-Quran. Itu hadis 1161. Hadis 1162 pula. Bahawa ceritanya Hamzah, bapa saudara Nabi dahulu, di masa kecilnya pernah menyusu kepada perempuan yang sama yang menyusui Nabi SAW. Oleh sebab itu, anak-anak Hamzah berarti menjadi mahram kepada Nabi SAW. Iaitu Nabi menjadi bapa saudara kepada anak-anak Hamzah. Jadi Nabi tidak boleh berkahwin dengan anak-anak Hamzah ini. Baik, kita teruskan dengan hadis 1163 balik kepada dari Ummu Salamah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak haram bagi penyusuan melainkan apa yang memberi bekas di perut, dan adalah ia sebagai sebelum putus susu. Diriwayatkan dia oleh Tirmizi dan disahkan dia olehnya dan oleh hakim-hakim. 1164.
Dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak ada penyusuan melainkan di dalam 2 tahun. Diriwayatkan dia oleh Daraqutni dan Ibnu Adi sebagai marfu' dan sebagai mauquf, dan kedua-duanya mentarjihkan mauqufnya. Baik, 1162 dulu. Ya, catatkan. Hadis sah. Matan dengan penyusuan seseorang haram kahwin dengan nasab dari ibu susunya. Saya ulang, dengan penyusuan seseorang haram kahwin dengan nasab dari ibu susunya. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 1163, hadis lemah. Hadis lemah ya, 1163 hadis lemah. Matan dia, penyusuan yang mengharamkan perkahwinan adalah penyusuan dalam umur 2 tahun. Hukum sebab tidak terbatas. Tadi baca sampai 1163 ke 64? 64 Ustaz. 64 ya, okey. 1164. Oh, saya terulang tadi ya, 1162. 1164. Tak. Dah ada confuse lah. Itulah. Ya, Ustaz confuse ulang tadi. terulang kan? Okey. Jadi 1164 hadis sama juga. Hadis lemah. Matan penyusuan yang mengharamkan sama juga ya dengan 116 apa ni? 64 dengan 63 ni sama. Sama je lah. Penyusuan yang mengharamkan perkahwinan harus dalam umur 2 tahun. Hukum sebab tidak terbatas. Samalah letakkan 1163 dengan 1164 sekalian. Ya, tak payah tulis. Tak apa. Baik ya. Nah, kita semak semula. 1163 ya. Baik. 1163 ini. Penyusuan yang dipandang haram ialah penyusuan semasa anak itu masih di bawah umur. Ya, dan susu yang dihisapnya itu dapat mengenyangkan perut yang lapar. Berarti penyusuan yang dilakukan setelah ya, pisah susu. Ya, pisah susu ni dah umur 2 tahun ya. Biasanya 2 tahun ke atas. Dipandang tidak menyebabkan hubungan mahram. Jadi artinya ya, dalam ya, hadis ini nak menerangkan bahawa susuan mesti mengenyangkan. Ya, batasnya ialah 5 kali. 5 kali. 5 kali ni mana 5 waktu ya. Kalau sekejap-kejap susukan tu tak kenyang, sekadar nak mendiamkan daripada menangis, contohnya, itu ya tidak jadi ibu susu. Dia ada syarat. Ya, syaratnya budak ni lapar sehingga dia menyusu tadi kenyang dan ya berulanglah ya sampai 5 kali contohnya. Itu artinya baru jadi ibu susu ya. Itu 1163 ya. Kemudian 1164 pula bahawa bayi yang berumur lebih daripada 2 tahun
Jika disusu oleh seorang perempuan selain ibunya, maka penyusuan tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan mahram. Hadis ini adalah semata-mata perkataan Ibnu Abbas dan perkataan seorang sahabat, tidak menjadi suatu ketetapan hukum yang mutlak. Anak ini dah lebih 2 tahun disusukan, ya, katanya tak jadi ibu susu. Ini sebenarnya hadis ini lemah, hadis dhaif, ya. Jadi kita tidak boleh jadikan alasan hadis ini. Jadi kita boleh ambil alasan hadis yang sahih, iaitu memberikan susu sehingga 5 kali. 5 kali itu semuanya dengan kenyang. Kita ambil pegang dengan hadis sahih begitu. Okey, 1165 teruskan. Siapa pula? As-Samam. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada penyusuan melainkan apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud. Lagi satu. Dari Uqbah bin Haris, bahawasanya ia berkahwin dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab. Maka datang seorang perempuan lalu berkata, aku telah susui kamu berdua. Ia bertanya kepada Nabi SAW, maka sabdanya, bagaimana lagi padahal sudah dikatakan. Lalu Uqbah berpisah dengannya dan ia pun bernikah dengan laki-laki lain. Dikeluarkan dia oleh Bukhari. Yeah. Baik, kita perhatikan dulu 1165 hadis lemah. Bracket majhul. Majhul. Ya, makna majhul ni mana tidak diketahui. Matan, penyusuan yang mengharamkan perkahwinan ialah penyusuan yang sering ni mana yang selalu dan banyak. Hukum sebab cukup dengan 5 kali penyusuan. Satu 166 hadis sah. Matan, perkahwinan yang terlanjur terjadi antara 2 mahram adalah perkahwinan yang tidak sah dan mereka wajib berpisah. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, kita balik kepada hadis 1165. Penyusuan yang menyebabkan seorang menjadi mahramnya ialah apabila diberikan ketika anak itu sedang memerlukan makan bagi ketumbuhan daging dan tulangnya. Hal ini kurang lebih sama dengan hadis 1164 dengan 1163. Jadi oleh kerana hadis ini lemah, tidak boleh jadi syarat itu. Itu bukan syaratnya. Jadi syaratnya bergantung kepada hukum yang ditulis tadi. Hukumnya ialah cukup dengan 5 kali penyusuan dengan kenyang, itu dah cukup menjadi ibu susu. Jadi hadis 1165
65 ni adalah hadis dhaif atau lemah. Yang majhul ni maknanya ada orang yang meriwayatkan tidak diketahui, tak kenal orang. Okay. 1166 pula, ya, hadis ini bahawa bila mana terjadi perkahwinan antara lelaki dan perempuan yang diketahui menjadi saudara susuan, maka perkahwinan itu batal. Ya, sebagaimana terjadi dalam hadis ini, ya, lelaki dan perempuan ini sudah berkahwin, tetapi ibu susu ni kenal. Dua-dua ni adalah anak susu dia. Si ibu ni, ya. Rupanya dua-dua ni anak susu dia. Lalu bila hal ini diadukan kepada Nabi, Nabi pisahkan keduanya. Ini satu kerana mahram. Kerana apa? Kerana susuan. Satu lagi kerana dia tak tahu ada beradik. Dah kahwin baru tahu dia ada beradik. Ya, itu juga wajib dipisahkan. Itu ceritanya. Ya. Jadi satu lagi 1167. 1167 dari Ziyad As-Sahmi. Dia berkata Rasulullah SAW larang perempuan-perempuan bodoh dijadikan penyusu. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan iaitu mursal kerana Ziyad bukan sahabi. Ya. Saya catatkan dulu. Hadis 1167. Ya. Hadis mursal. Matan dia. Hadis mursal. Mursal. Matan dia dianjurkan supaya jangan menyusukan anak kepada perempuan yang bodoh. Hukum lil irsyad. Lil irsyad. Untuk pimpinan. Baik. Boleh letak nota mursal. Hadis mursal buat nota. Hadis mursal ialah hadis dari tabi'in melompat terus kepada Nabi SAW tanpa melalui sahabat. Sedangkan tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Kita kena ingat zaman, ada 3 zaman ya. 3 zaman yang paling penting iaitu zaman Nabi, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. Kalau yang keempat tu tabi'in, itu lagi jauh lah, tabi'in. Jadi kalau lepas sahabat disebut zaman tabi'in. Tahu tak? Tabi'in ini dia tak jumpa Rasul. Dia hanya jumpa sahabat. Dan sahabat adalah jumpa Rasul. Macam tu. Sahabat, zaman sahabat dia jumpa Rasul. Ya. Zaman tabi'in dia hanya jumpa sahabat. Jadi cerita mursal ni, si tabi'in ni dia cerita, aku dengar daripada Rasulullah SAW. Bila masa dia jumpa Rasul? Bila masa dia jumpa Rasul?
Itu jadi persoalan. Kalau dia kata dia dengar daripada Umar, contohlah, dia dengar daripada Umar dan Umar dia berkata dia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutan hadis macam ni lah yang sahih. Dia dengar daripada Umar, betul lah Umar sahabat. Dan Umar kata dia dengar daripada Rasul. Dan Rasul bersabda sekian-sekian. Barulah betul urutan. Ini tabi'in dia melompat terus kepada Nabi. Sedangkan dia tak jumpa Nabi. Itu dikatakan mursal namanya. Tapi bagaimana dengan hadis ini yang berkedudukan mursal? Hanya boleh dijadikan sebagai irsyad. Ilil irsyad ni untuk pimpinan saja. Mungkin ada baiknya jangan disusukan kepada perempuan yang contohnya dia tak betul. Perempuan tu akal tak betul. Perempuan yang bodoh. Jadi kemungkinan daripada susuan tu kalau disusukan kepada si anak ni, khawatir anak ni mewarisi darah itu. Darah si ibu yang sedemikian. Jadi sebab itu ayat ini hadis ini hanya sebagai untuk pimpinan. Apakah tak boleh? Jawabnya apakah tak boleh? Mana boleh? Jawabnya boleh. Tapi sebaiknya elakkanlah. Macam itulah. Sebenarnya boleh. Walaupun dia bodoh sekalipun. Dia boleh jadi ibu susu kalau 5 kali dia menyusukan. Walaupun dia bodoh. Tetapi itu dikatakan budaya Arab. Masa itu dia suka pasing-pasing anak. Pasing-pasingkan anak untuk disusukan kepada ibu ini, ibu ini. Itu budaya dia. Itu yang dia kena adanya ibu-ibu susu. Tapi dia bukan budaya kita. Hanya budaya kita ni kalau dia nak jadikan anak angkat. Anak angkat supaya tak masalah mahram. Berkaitan dengan mahram ni. Maka dia pun susukanlah. 5 kali dengan kenyang. Maka jadilah mahram dia. Itu yang sebetulnya dalam segi hukum. Jadi kesimpulan kita dapat pegang bahawa anak susu yang disusukan tadi dia menjadi mahram kepada ibu susu dan juga anak-anak ibu susu tadi. Dengan syarat ibu susu ini telah menyusukan dia 5 kali dengan kenyang atau lebih. Contoh dia ambil daripada bayi. Contoh